Rasulullah menangis, bila baca dapat menawan kembali kota Mekah. Rasulullah menangis, bukan sekadar menangis tetapi memanjangkan tangisan kemaafan tersebut kepada kafir Quraisy yang dulunya zalim, yang dulu zalim. Tapi itulah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita fikirkan. Untuk kita fikirkan manusia itu walau jahat macam mana pun, kalau dia mengucap kalimah syahadah, dia masih ada iman di hati. Kenapa tidak sekali-sekala kita guna satu pendekatan yang lembut. Mudah-mudahan hati mereka terbuka. Di samping kita ketuk, itu dakwah, ketuk satu cerita, amar ma'ruf nahi munkar, ketuk satu cerita, tapi kena ada delegasi yang memujuk mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara ketuk tak sampai, mungkin cara pujuk, hati mereka terbuka untuk kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Tujuan saya menyatakan ini untuk membuka sedikit pemikiran bahawa kadang-kadang kita perlu berfikir di luar kotak, kita berfikir jauh ke hadapan, yang mana kita letakkan Allah dan Rasul sebagai titik pertemuan kita. Tuan-tuan, itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang buat maksiat, lihatlah orang yang zalim dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita nak singkirkan mereka, usahalah untuk pujuk mereka, tuan-tuan. Kalau kerana pujuk bukan cara sembang pun, mungkin bila kita buat majlis zikir, selawat, panggil para habib contohnya, orang buat tengah-tengah, buat majlis zikir, majlis selawat, panggil semua orang politik di bawah, dengar tausiah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terbuka hati. Macam mana Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Khazraj yang berbunuhan, bagaimana Rasulullah menyatukan Muhajirin dan Ansar, tuan-tuan. Maka elemen penyatuan itu, kepimpinan itu ada pada anak cucu Rasulullah SAW, dan mereka orang yang berada di tengah-tengah. Kenapa tidak kita gunakan mereka untuk menyatukan umat Islam, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Saya yakin, tuan-tuan, ini antara jalannya, tuan-tuan. Ini antara jalannya. Dan para habib, ini kata Syiah pula, sebuah habib-habib ni Syiah kita nampak anak cucu Rasulullah yang soleh, yang tak ada apa kepentingan. Kalau kata mereka nak kuasa, mereka akan berjuang kuasa, tuan-tuan. Tapi anak cucu Rasulullah SAW ini dia menjadi penasihat pada semua pihak, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi saya selalu sarankan, kalau boleh buatlah majlis tazkiyah dan majlis selawat. Kalau boleh buat kat stadium, tuan-tuan. Buat kat stadium, panggil para habib, sambil berselawat kita ingat kepada Rasulullah, panggil para habib, beri nasihat, jemput semua pemimpin-pemimpin umat Islam, tak kiralah politik ke NGO ke. Mudah-mudahan dengan mendengar tausiah dan nasihat anak cucu Rasulullah SAW, kita tergerak hati untuk bekerjasama dalam titik pertemuan yang mungkin ada untuk membangunkan ummah, sama-sama bangun ummah, mendidik ummah dan menyelamatkan ummah dari serangan-serangan musuh yang merosakkan umat kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekat itulah